Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati al-fadil Tuan Pengerusi majlis ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati Tuan Imam serta seluruh barisan kepimpinan masjid, saya hormati barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Doa saya dan doa kita bersama pada malam ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati serta memberkati pertemuan kita pada malam ini, serta menganjari kehadiran kita pada malam ini dengan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini Allah Ta'ala berikan kesempatan pertemuan saya dengan tuan-tuan untuk kali yang pertamanya di masjid kita ini, tuan-tuan. Saya tak tahu lepas kata Tanjung Kiri ni belah mana, saya ingat belah Tanjung mula. Tiba-tiba pembantu saya kata, "Dak Ustaz, Kuala Nerang." Mai pun tadi tak tahu duduk tak mana, tiba-tiba mai sampai dekat sini baru tahu kata dekat dengan Masjid Padang Nyok. Saya duduk mai tiap-tiap bulan tu, dekat sajalah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala masih beri subsidi umur kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dalam apa kesibukan sekalipun. Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi tetamu dia di dalam rumah dia ini. Sesibuk mana pun kita ni Pak Long, Allah Ta'ala tetap pilih kita mai duduk dalam majlis ilmu. Sesibuk mana pun kita maklum, Allah Ta'ala tetap pilih kita untuk datang hadir berjamaah maghrib dan isya pada malam ni. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi peluang dan mereka merebut peluang ni. Sebab tu tuan-tuan yang ada kata, Alhamdulillah Ustaz, malam ni saya mai. Sebab apa dia? Sebab saya sihat. Tak Pak Loi, bekerja duduk kau dalam kampung ni hak sihat, haram tak mai pun. Betul ke tak? Betul ke tak?
Dia kata awal pun derah dah ustaz, tak boleh lama-lama Covid. Ceramah kali lama-lama. Nah, ni pada Omicron, tak Omicron semua ada ni. Tuan-tuan, lepas Omicron ni tak tahu nak main menentang apa pula. Dulu mula-mula Covid, lepas tu dia main pula hak jenis Delta. Lepas tu dia main pula Lambda menentang. Ni dia main Omicron pula. Saya sembang dengan orang Kod Diang baru ni, dia kata lepas ni dia main pula ustaz pelakron. Hak tu dia kata kasarlah pelakron tu yang nak kena 4 kali cucuk tu. Melecak kepala bau. Pas cucuk, pas jarum. Dulu dia kata dak bubuk 2, kita pun pakai pi cucuk duk tahan kepala bau. Lepas tu dia kata tak boleh ni mai pula ak bau ni, dia kena tambah pula dah satu lagi pula dah. Tak dan haram, tak dan cucuk nombor 3 dia habaq pula kena buh nombor 4. Saya nak abang kat Menteri Kesihatan bagi kod ni vaksin tu baliklah kat kita. Kita balik minum sehari 3 kali senang, tak boleh cucuk dah. Setuju tak? Bagi mai kat kita. Kita nak ke darah sehari 3 kali lagu ubat kencing manis tu. Lepas sarapan sekali, lepas makan tengah hari sekali, nak lena kita bos sekali. Kalau tak ada makan bagi apa nama jarum, kita balik cucuk. Lah popokan tepik duduk gelak dengan kita kan. Dia kata Tok Imam pun cucuk kerak sama dengan kita. Lu tepik duduk gelak kan. Dia kata Ustaz Azim apa pun lebih kurang kami cucuk kerak. Jadi malam ni tak ada nak ceramah lama-lama sebab Covid. Dia kata tekat sejam kan. Lepas dah sejam dia main. Tuan-tuan, saya nak tegaskan apa yang saya sebut tadi. Kita main malam ni Pak Long bukan kerana kita ni sihat. Dia kata saya alhamdulillah ustaz boleh main dengar ceramah, boleh main masjid malam ni. Sebab apa dia? Sebab saya sihat. Dah Pak Long berlama orang sihat dalam kampung haram tak main. Hak main ni ramai-ramai ni pun macam-macam penyakit, kencing manis, darah tinggi, semua bergaduh ada dah. Dia tak? Ustaz ceramah lama dia duduk berselang kaki duduk tukar. Mula kanan duduk atas, kiri duduk bawah. Sekali dia tukar pula kiri duduk atas, kanan duduk bawah. Lepas tu dia makin lagu duduk tahiyat awal tengok kita tu. Sebab apa dia? Kebas kencing manis. Ada orang kata Ustaz, alhamdulillah saya malam ni boleh main Ustaz. Sebab apa dia? Sebab saya ada masalah. No, tak. Berlambak orang yang ada masalah dalam kampung kita haram tak main pun. Tapi pasal apa yang kita main ni Pak Long? Sebab Allah Ta'ala buka peluang depan mata kita dan kita reti rebut peluang tu. Tuan-tuan jangan duk kata mai kerana sihat. Tuan-tuan jangan duk kata mai kerana ada masa. Jangan. Sebab yang kita mai ni sebab apa dia? Allah buka peluang depan mata kita dan kita rebut peluang tu. Kalau nak ikut kalut semua ada kerja. Hak bagi tadi kenuri. Start daripada esok baru tak ada kenuri. Ya Allah, dia kedarah ni cukup-cukup tuan-tuan ni. Habis musim cuti sekolah beratuk dekat hospital. Hak darah tinggi, naik hak kolesterol, jantung tersumbat, semua ada. Kenuri sungguh. Mula-mula kahwin, habis kahwin sunat, tak ada buat apa, buat kenuri kesyukuran. Malam ni Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala buka peluang kat kita dan kita pilih untuk hadir malam ni tuan-tuan. Sebab itulah kita doa mudah-mudahan kedatangan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajuk yang dibagi oleh pihak masjid malam ni agak sesuai untuk kita bincangkan. Tajuk dia, kenapa Allah Ta'ala bangkitkan Rasul kepada kita, lebih kurang lagu tu lah kan. Kenapa Allah Ta'ala bangkit? Lebih tepat tajuk dia, apa hikmah Allah Ta'ala bangkitkan Rasul ni mai kepada kita.
Kalau melibatkan Rasul, melibatkan arahan Allah, kata Dr. Syekh Sa'id Ramadan Buti rahimahullah, dia kata lebih sesuai daripada ayat kenapa ditukarkan kepada apa hikmah. Apa hikmah Allah Ta'ala bangkitkan Rasul mai kepada kita, Pak Long? Tujuan dia apa dia? Rasul mai kepada kita ni apa dia? Saya nak habaq 5 ya malam ni, tu pun belum tentu habis, silap-silap dekat 2 ya. Malajak 5 Omikron semua. Nak abang 1-2, nak abang banyak pun tengok orang kampung Tanjung Kiri ni jenis kuat mengapai. Jenis mai kuliah apa minta dak tinggal Allah dan Rasul ya. Dia bawa 2 biji peluru, 1 pistol. Buku apa minta bawa, kau nak habaq banyak, dia tak apa ingat, dia tak habaq 1-2. Kenapa tuan-tuan? Tujuan Allah Ta'ala bangkitkan Rasul mai kepada kita. Saya nak ambil ayat yang saya bacakan di awal tadi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah Ta'ala bangkitkan kepada kita, Allah Ta'ala utuskan kepada kita seorang Rasul yang tidak boleh menulis, seorang Rasul yang tidak bijak untuk membaca. Menulis pun tak boleh, membaca pun tak boleh. Ni yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi didatangi oleh Jibril dalam gua. Gua apa yang Jibril ajak Nabi baca Iqra tu, gua apa? Gua Thawr ke gua Hira? Gua Thawr ke gua Hira? Ha? Jibril suruh Nabi baca Iqra. Nabi kata apa dia? Ma ana biqari, aku tak kerti baca. Menulis pun tak boleh, membaca pun tak boleh. Yang kata Rasulullah ni dipanggil sebagai ummi. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Tujuan dia apa dia? Yang pertama Allah Ta'ala bangkitkan baginda sallallahu alaihi wasallam mai kepada kita. Yang pertama, dan ulama tafsir kata peranan tugas tu sama dengan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu ni. Untuk apa dia? Yang pertama, yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, memahamkan umat tentang ayat-ayat Allah. Nabi datang pada kita, Pak Long. Bak tu Maulidur Rasul ni bukan takat nak sambut setahun sekali ya Pak Long oi. Belarak ni tak sangat, lepas balik belarak haram tak buat apa dah. Hak ni yang kita tak mau ni, kena. Nabi datang kepada kita, Nabi ajar kepada kita tentang agama, memahamkan agama kepada kita tanpa ada sebarang bayaran dan habuan dunia. Tiba-tiba Allah ni nak main mengajak, dia tanya dulu berapa ratus nak bayar, celaka sungguh. Orang panggil main ceramah, dia tanya dulu nak bayar berapa, tak guna sungguh. Ha, ni tak kata kat siapa, siapa terasa dia lalu. Masjid tanya, Ustaz, kami daripada masjid kampung Tanjung Kiri, Kuala Nerak. Dah nak Kuala Tanjung pula. Macam saya ada kampung saya, kampung sebelah hutan pula sebelah palas pula dah sebelah. Kira nak balik dengan nak keluar tu berdarah randuk hutan palas. Kampung hutan palas. Kampung tu dah sebelah hutan pula. Kalau hutan tu elok, kalau hutan ketum macam apa? Palas balon. Bila tukar dah jadi hutan ketum. Pokok palas tak ada, pokok biak yang banyak dalam kampung. Dia kata ni kami daripada masjid kampung Tanjung Kiri ni Ustaz. Nak jemput Ustaz mai menyampaikan ceramah, menyampaikan kuliah dekat masjid kampung kami ni. Dia kata tak apa, dia kata apa-apa urusan dengan PA saya, pembantu saya. Kita pun telefon pula pembantu dia apa semua. Siap dah, set dah, tarikh apa semua elok. Pembantu tanya, ni nak tanya sikit lah, cadangan pihak masjid nak bagi segawati ke ustaz ni berapa? Celaka.
Kita kata kami boro-boro mesyuarat nak bagi takat RM125. RM125 saya ada mengajar satu tempat tuan-tuan. Mereka bayar RM45. Saya kata hang gagah RM5 lagi bagi cukup RM50. Dia ingat latihan dah RM45. Dan kali saya kata tak duduk bagilah, ambil RM45 ni tiap-tiap bulan aku main, beli cucuk kita makan ramai-ramai. Kita ni tuan-tuan masjid nak bagi duit. Masjid tuan-tuan bukan duduk dalam bandar, dalam Putrajaya tu. Kutipan Jumaat pun boleh bilang yang masjid lah apa. Mana benda hari? Menari mana menari? Duduk belakang, payah. Ada AJK depan tak? Seminggu berapa ringgit? Seminggu berapa ringgit orang bagi? Tabung Jumaat seminggu berapa ringgit? Ada yang boleh jawab? Ada 1,000 seminggu? Ada tak? 1,000 seminggu? Oi, kemas kan? Pekon tak besar. Saya pergi ceramah satu Malaysia, saya ingat ni ikut masjid tak ada aircon lagi, kena bubuh tuan-tuan. Tidak jatuh maruah kolam nerang. Kena buh aircon. Dia kata nak buh tak. Tolak malah kali TNB makerat lagu tu ya, tak lepas dah kata. 1,000 sebulan tuan-tuan, seminggu tuan-tuan. Sebulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Tolak elektrik, tolak gaji tok siap, ada vacuum duk cuci bilik air. Mau tak ada tok siap pokok dalam tu pun mampu. Kira kemas bilik air tuan-tuan, ada pokok bunga dalam bilik air. Jarang jumpa kok kelam nerang ada pokok dalam bilik air. Standard ni Putrajaya ai. Tolak mai nak tinggal berapa ringgit tuan-tuan. Jangan duk kata, "Oi, 1,000, oi, anu elektrik." Nu ayah. Ha? Nu gaji tok siap ke tinggal berapa tuan-tuan? Tiba-tiba nak panggil ustaz mai ceramah, nak faham Islam, dia letak pula 3,000. Lup lagu tu eh. Lup lagu tu ya tuan-tuan. Tu pun bukan tiap minggu dapat 1,000. Kena hujan lebih sikit tinggal berapa? Nabi SAW dan para Rasul alaihimussalatu wassalam yang terdahulu datang membawa agama, mengajar Islam, menerangkan agama Allah kepada umat tanpa memikirkan sebarang habuan di dunia, walaupun Allah Ta'ala tahu. Pak Long, Nabi Muhammad Pak Long, Jibril pernah turun mai dekat dia. Jibril kata, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala suruh aku mai habaq dekat kamu. Dia tawarkan segala bukit, bukau dan pasir dan batu di atas muka bumi Madinah nak ditukarkan dengan emas kepada kamu. Mau ke tak? Bukit Uhud nak tukar emas bagi kat Nabi. Pasir dan batu yang ada di bumi Madinah nak tukar dengan emas nak bagi dekat Nabi." Nabi tolak. Cuba Jibril tu mai jumpa saya tengok. Dia mai dia kata, Usam, aku ni Jibril." "Ya Jibril, Allah Ta'ala nak tawak bukit Kepelu tu, dia nak tukar dengan emas bagi kat hang. Kat rumah saya tu ada bukit Kepelu. Hang mau ke tak?" Tuan-tuan gagak saya nak kata apa? Saya kata, Jibril, hang naik abang ke Allah, suruh dia lajak pergi Bukit Mokcun tu seketui lagi. Suruh dia lajak pergi Bukit Mokcun. Kok dia ni ada bukit dia bubuh Bukit Mokcun tak tahu siapa. Hang lajak pergi Bukit Mokcun tu seketui lagi. Dah halang-halang nak bagi. Nabi kata, dah cukup. Aju'u yauman wa asba'u yauman. Bagi aku lapar sehari, cukup bagi aku kenyang sehari. Aku tak mau kekayaan. Tu dia Pak Long, Nabi Muhammad, keikhlasan mai kepada kita ni. Sebab tu tuan-tuan, kita ni lah ni Nabi suruh kita jadi golongan apa? Golongan yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang tu yang Nabi nak minta kita jadi. Hak Nabi tinggal hadis, yang Nabi tinggal Al-Quran, yang ulama siang malam menulis kitab, yang ustaz siang malam duk main mengajar ni, dia nak habaq apa? Dia nak cerita apa Pak Long?
Tujuan Rasul alaihi wassalatu wassalam mai kepada kita apa dia? Nak umat dia menjadi golongan yang bahagia di dunia dan golongan yang bahagia di akhirat. Ini je tujuan dia tuan-tuan, yang besar. Daripada Nabi Adam alaihi salam sampai baginda sallallahu alaihi wasallam, nak kita ni jadi apa tuan-tuan? Setiap daripada umat mereka menjadi golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan golongan yang mendapat kebahagiaan di akhirat. Jangan jadi golongan yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Tu yang kita duk minta tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak Long duk minta, tu imam duk minta, Pak Long duk amin kat belakang. Semayang di rumah pun Pak Long duk baca hatu. Rabbana atina ni kita tahu dah. Bunyi ya, dia cuik kawan, doa nak habis dah. Dia pergi kenuri tahlil, tu imam duk baca panjang, sambil duk angkat tangan dia, celaka panjang nak mampus. Tuan rumah pula duk hidang lauk depan mata. Hak ni pun penyakit juga. Kalau hidang makan dulu. Tuan rumah kata tak boleh ustaz, mopok ni tutuh makan dulu sekali tinggal apa kerak anak mati. Dia nak dia sapu-sapu sekali dia buat perut cekang apa, berapa orang anak mati. Lah kita neratik dulu dia kata. Lauk duk depan mata. Ni nama dia penyiksaan batin. Kita pun duk tengok lauk tu. Ikan goreng ada 4 ketui. Orang ada 6 orang. Dia kata tak ada dah kat aku rasan. Beralih tengok sambil ayam pula dah. Ayam masak merah tu pula ada 3 ketui. Dia kata lagi cepat ni dia dah. Duk meratik. Tok imam pula duk Allahumma. Dia kata yang tok imam ni pun dia panjang sangat lah. Dia tak apa. Dia sesah dah, tinggal kita lah. Tiba-tiba tu imam pun Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Dia cuit kawan dia. Dia kata nak biar lah. Pak Long pun duk semayang di rumah duk baca hak tu, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa lain tak apa, doa tu buat. Tu lepas cerita kat belah pokok senar tu ada nama Bang Din, dia menikah 2. Bang Din ni menikah 2, bini nombor 1 nama Hamidah, bini nombor 2 nama Hasanah. Dia balik-balik main rumah bini mana pun dia baca doa tu ya dia apa Bang Din ni. Dia balik-balik main rumah bini nombor 1 tu dia duk baca tu, lepas mayak bini duk belakang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia duk tekan tu. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bini dia hadut belakang nama Midah tu duduk celaka, tak ada nama lain dia nak sebut. Dunia nak duduk dengan hasanah, akhirat pun nak duduk dengan hasanah. Ada tak? Habis sembahyang bini dia suar tangan. Dia suar tangan kat bini dia tak suar buat tak tahu. Dia kata hang ni Midah, atas jadah wang nak keling aku lagi. Bini dia kata pada abang, ni rumah Hamidah bukan Hasanah. Dia kata iyalah Hamidah bukan Hasanah. Dah tahu rumah Hamidah yang dia sebut Hasanah. Siapa? Bila aku sebut lepas mayang Hasanah, lepas mayang Hasanah tu duduk baca doa. Tak ada doa lain ke? Dunia nak duduk dengan Hasanah, akhirat pun nak duduk dengan Hasanah. Jenis kawan nikah 2 ni otak cepat. Dia kilas bini dia lagu tu lah. Dia kata aku sayang hang lebih daripada dia. Kan Allah sembah. Sungguh. Dia kata sungguh. Hasanah aku sebut luar semayang, hang dalam semayang. Bila? Sami Allahu liman hamidah. Hang lah dia kata. Lah kali salam cium tangan lagu tu ya kat Midah ni. Pak Long duk baca, Pak Long lepas semayang. Kita nak apa dia? Nak di dunia jadi orang yang mendapat kebaikan, nak di akhirat pun menjadi golongan yang mendapat kebaikan. Ni yang Rasul datang kepada kita. Allah Ta'ala cipta kita, dia bagi pula penyelamat kepada kita atas dunia ni. Follow apa yang Rasul abang, ikut apa yang Rasul tunjuk, jejak ikut apa yang Rasul terang. Nak jadi golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab tu Nabi SAW
Bila ditanya tentang ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Duk tawaf dalam Masjidil Haram depan Kaabah pun doa tu yang kita baca. Daripada rukun Yamani nak pergi ke Hajar Aswad tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Paling kurang mau reti lagi, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Duk baca kan? Pergi Mekah, halau Mekah tak boleh pergi, lepas tak pergi sebulan. Tak boleh, Omikron. Tu geng kok dia kata Mekah tak boleh pergi, Danok tak boleh masuk, kacau dia kata. Kalau Mekah tak boleh pergi, Danok boleh masuk, boleh gagah lagi. Lepas nak pergi tawaf kok nak makan Danok tu, Danok pun tak boleh pergi. Pak Long kita duk baca tu, sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, nak tahu nak kenal orang yang mendapat kebahagiaan dunia akhirat ni lagu mana? Sahabat tanya dekat Nabi, nak tahu kita ni tergolong dalam golongan yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat ni lagu mana? Nak tahu ni lagu mana? Nabi SAW pun habaq. Ni Pak Long, mari kita tengok malam ni, kita ada tak ciri ni? Ciri apa dia Ustaz? Golongan yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, kita ada ataupun tidak? Mari kita cek malam ni Pak Long. Ni Nabi mai, Rasul mai nak selamatkan kita, nak jadikan kita ni golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Dan Rasul tak tinggal takat tu je, Nabi habaq pula, kalau ciri-ciri ni ada pada hampa, hampalah tergolong dalam golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia, yang mendapat kebahagiaan di akhirat. Dia tak tinggal takat tu yang dia habaq terus. Nabi kata ada 3 ciri, 3 tanda. Man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Siapa yang ada pada dia, mereka lah yang tergolong dalam golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berapa ciri Pak Long? 3. Malam ni habis tu kita balik. Dia tak balik ceramah pada mana-mana, bukan dia masuk syurga lagi malam ni. 3. Lah pukul berapa? 8.20. Paling lewat pukul 9 subuh saya berhenti. Paling lewat. Jangan dapat jekir. Paling lewat. Bukan saya nak berhenti 8, 9 subuh. Paling lewat. Saya apa letih Balong esok pagi-pagi nak ligan feri Langkawi pula. Letih ceramah Balong ingat tak letih, sana sini sana sini sana sini. Orang kata seronok ke Ustaz? Teruk nikah 2 tak teruk lagu ni. Kena nikah 2 ni karang elok. Dan tak dia buat lagu nak mampu dengar ceramah, dengar nikah 2 celik elok. Nikah 2 tak teruk lagu ceramah. Nabi kata tengok ada tak 3 sifat ni kat kita. Mai orang Kampung Tanjung kita tengok malam ni 3 ciri ni ada tak pada kita Pak Long? Yang pertama Nabi kata apa dia? Orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat hasil didikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada tak yang pertama lisanun zakirun? Dia ni ada tak lidah yang senantiasa ingat kepada Allah? Ada tak? Mulut lidah yang senantiasa ingat ke Allah. Sakit ni banyak ingat ke Allah kan maki. Sakit. Dia sakit gigi nyut ni baru ni gigi ni pun sakit kan dia guna. Kata benda Allah. Kena kenci manis duk luar rumah pakai kain melekat, baju tak pakai duk urut kepala lutut rumah tu jalan. Allah, tengok orang Allah. Kan duk merepek belum? Duk elok dah, laki tu elok dah duk Allah, bini pula keluar. Baru nak ingat Allah. Nak mampu baru nak ingat Allah. Masa sihat tak ingat. Tak kata apa laki ni lagi tarik panjang. Allah. Maklum pun. Tak ni perangai bini-bini kita tuan-tuan. Mereka ni bagus. Maklum-maklum ni serupa dengan bini saya pun ni bagus. Tapi tang dia main beletiak dan syarah tu tak dengar. Saya bulan lepas Allah Ta'ala uji kena COVID.
Kena dah, tapi bukan Omicron. Kena dah bulan lepas tu yang saya tak main mengajak di masjid kampung apa nama ni Padang Nyok tu, tak main mengajak tu. Sebab kena Covid. Lepas tanya kena tak mana tak mana, aku nak tahu. Datang Covid ni bukan seketui lagu babi duk nampak tu. Kalau nampak lagu babi tu senang kita lari, dia main kot tu kita lari kot ni, tak nampak. Tak nampak. Balik-balik duk nak demam tak demam, nak sesema tak sesema, pergi rojoh hidung lain dia jadi tu pregnant mengandung tu, naik dua. Naik dua tu depa bubuh gelamping balik rumah. Duk di rumah. Duk. Depa kata balik kuarantin di rumah, duduk seorang-seorang dalam bilik sedih belum. Sedih, bini pun duk panggil luar pintu, anak pun duk panggil luar pintu. Allah sedih. Bini yang kata bini ni dia jaga boleh tiap. Saya pun duk kena syarah lagu Pak Long. Dia main letak nasi depan pintu, dia ketuk, "Ni nasi." Kita pun buka pintu, ambil lagu duduk dalam penjara, buka pintu. Jangan nak buka luar-luar, keluar pula dah Covid tu. Kita buka sikit, ambil suara tangan aku celah pintu tu. Sambil dia duduk belakang. Orang duk kata dah, jaga. Duk jumpa ramai tu jaga. Sanitizer tu pakai. Hari pertama tak melawan. Kena Covid. Kena hari keempat dia sihat, aku boleh tiap sama. Ayat tu sambil duk ambil, orang duk kata jaga. Pakai sanitizer. Saya kata bukan takat pakai, gagah tak minum yang lagi binatang tu. Jaga ni bukan dekat pakai, gagah tak telan je. Apa Pak Long? Lepak maklum ni bagus, tapi mulut tu kena nak betiak. Pekak habis lah Pak Long, nak buat lagu mana? Model tak jaga, siapa nak jaga? Betul tak dah? Tambah-tambah geng hak nikah dua tu. Sakit-sakit balik duk bini tua. Dia beletak tu lah. Kena seruk, saya tengok depan mata saya pergi ziarah satu Pak Long ni, kena seruk dia nikah dua, kena seruk bini nombor dua laki, duduk dengan bini tua tu, mulut dia sengit lagu tu. Bini angkat metak ambil duk suap makan. Masa duk hebat lu nikah dua, saya duk tengok dah nak mampu orang tua ni dah ada pula duk lagu tu, dia tak nak kata apa. Nak kata apa mulut dia tu? Dah Allah Ta'ala baru uji sikit. Mujuklah hak tua bodoh ni mau belah. Lebih duk makan. Allah balun. Tak telan lapak. Dia duduk tu. Dia berkali saya. Dia kata. Buat lagu mana bini hampir kursus kat Ustazah Bahia. Saya tak kata apa. Dia kata, aku nak letih aku ni. Sabarlah Pak Long, masa sihat dulu ada orang dengan dia. Mau dia mujuk dia mau belah. Pak Long, waktu sakit ni Allah Ta'ala uji kita. Mulut ni nak ingat ke Allah ke? Tak. Nabi kata dah, kalau hampa ada tanda yang pertama ni, insya-Allah apa yang Nabi bawa mai kepada kita, yang Allah Ta'ala bangkit, yang Allah Ta'ala utuskan Nabi mai kepada kita untuk menyelamatkan umat, untuk menjadikan kita ni golongan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dapat yang pertama, mulut kena ingat ke Allah sedia, lidah kena ingat ke Allah sedia. Pak Long, saya duk tengok yang main malam ni pun sama banyak, hak muda pun sama, hak geng ranum pun ramai malam ni. Dia bukan tua, ranum. Tok guru saya tak pergi sebut tua, dia kata kurang ajar. Hang muda kata duk hidup cakap ni orang tua-tua ni, dia kata hang cakap tu kurang ajar. Gagah nak sebut golongan ranum. Saya tanya ustaz pasal apa yang kata ranum? Dia kata ranum ni, dia kata lagu buah pelam. Kalau ranum hang nak ambil bukan kena kait dengan galah, kengga rabat 4 ekor meluruh dah, dia kata. Saya tengok Pak Long yang rambut putih tukar rambut hitam tukar putih pun ramai Pak Long. Kita ni tukar tahun baru ni 2022. Umur bertambah, usia berkurang. Tukar ni 2022 ni umur bertambah. Saya tahun lepas 31, bulan 4 ni naik 32. Umur bertambah, usia hidup berkurang. Faham tak? Nampak lagu tonton blur ya pun.
Saya pergi ceramah satu masjid, jemaah dia duduk bela lagu tu 3 hari lepas tu satu masjid kena Covid. Jangan duk buat lagu tu belum. Kena angguk juga. Jangan duk buat pasal ustaz lain mengajak, tuan-tuan boleh duk buat keras. Ustaz ni jangan. Maklum? Faham saya duk abang ni? Dah tak buka tirai. Buka pergi lah maklum, kok boleh tengok mak mentua. Tukar tahun ni Pak Long, bertambah tahun ni, umur bertambah, usia berkurang. Ya, angka umur tu bertambah. Daripada contoh 60 dia naik 61, 70 dia naik 71. Tapi usia hidup berkurang setahun. Jangan duk seronok duk cucuk bunga api, pompang hantau dak selangkah lagi hang dekat dengan kubur. Umur bertambah, usia berkurang. Persoalannya sekarang, amalan bertambah tak? Amalan bertambah tak tuan-tuan? Kalau tahun lepas 20, 21 Pak Long, sehari berapa kali kita berzikir, sehari berapa kali kita berselawat, sehari berapa kali kita istighfar, sehari berapa kali kita puji Allah. Tahun ni lagu mana? Kalau umur duk tambah, usia duk berkurang, amalan tidak ada peningkatan, mampu jawab dia Pak Long. Umur 70, umur 5, 60 kena korang-korang dah duk main menatang ni. Ni sama naik tok dengan cucu duk main TikTok. Ni dia tok pun duk lari depan TikTok duk main handphone. Kacau Pak Long. Ni bukan geng kola nerang ni geng kola lain ni. Sama naik tok dengan cucu ni duk main datang ni, sama naik. Tak bawa tasbih, tak kalut, tak bawa menatang ni, kalut. Tuan-tuan, sebab tu kita duk baca wal asri tu. Wal asr innal insana lafi khusr. Ingat tak ayat tu, surah tu? Hak Pak Long rajin duk tukar tu lah. Mula baca wal asri tatabih watin. Kok mana? Duk jadi imam wal asr innal insana lafi khusr. Cucu baru balik Kuala Lumpur. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Dia apa heran? Mana wa tawassaw bil haq tak main lagi. Nak main apa hang kona? Pak Long duk baca tu Pak Long kan? Wal asri tu. Surat al-asr. Saya teringat bila sebut surat al-asr ni, teringat ada 3 orang anak terona pergi duk nak minang, nak pergi minta ke tu imam nak jadi menantu. Anak tu imam ni lawa perempuan ni, nak darah ni. 3 geng budak kampung ni pun duk kenal. Tu imam ni dia duk dengar orang duk habaq banyak kali dah, kata pok-pok ni duk kacau anak dia pun lemah nak pergi keluar mana duk kena kacau. Tu imam pun jumpa di masjid 3 orang tu. Lepas Jumaat tu imam kata, "Mai aku nak jumpa hangpa Ustaz. Ni aku nak tanya elok-elok lah, hampa ni duk kacau anak dara aku tu pasal apa?" Dia kata, "Kami berkenan." Sebab dalam anak kampung ni anak dara tu imam paling lawa, kami berkenan. Tu imam kata, bukan 3 orang ni pun kenal anak dara aku ni, anak dara bukan anak terona boleh menikah 3. Tak apa, kami pun dah buat perjanjian. Tu imam pilih salah seorang, tak apa dah, kami tak kecewa dah. Janji wakil kami jadi menantu tu imam. Tu imam kata, "Ish, hampa ni. Tak, tu imam kami ni semua ada. Yang ni kerja cikgu, yang ni kerja engineer, yang ni kerja ni. Semua pakai Honda. Semua gaji ribu." Tu imam kata, "Aku tak peduli hampa pakai Honda ke, gaji beribu ke, cikgu ke, engineer ke apa ke. Aku tak heran dah tu. Tak heran dah, aku punya kebun getah pun tak menoreh. Orang duk pergi kutip sekerak tu ya. Aku pergi menoreh, ada orang pergi kutip, aku pun tak heran. Duit banyak tu imam, berkepuk-kepuk. Tapi aku nak calon menantu aku ni reti agama. Hak tu yang aku nak." Lepas kata, "Kami pun reti, bukan jahil sangat." Tu imam kata, "Betul hamba nak?" "Betul." "Aku nak test sikit boleh tak?" "Boleh." "Nak suruh baca ayat Quran?" "Ha, boleh." Dia kata. "Tapi janji ambil hak bawah juzuk amma, jangan duduk atas." Dia kata.
Tok Imam kata tak apa. Hang nama apa? Tanya nombor satu. Dia kata nama saya Anas. Budak tu kata nombor satu. Tok Imam kata nama apa? Anas. Apa? Suratul Nas. Nama dengan surah dia begitu. Suratul Nas, qul a'udzu birabbin nas. Oh, dia apa-apa. Tanya budak nombor dua, hang nama apa? Nama saya Asri. Suratul Asr. Wal asri ya. Kawan ni pun wal asri innal insana lafi khusr. Hak nombor 3 pecah peluh. Pecah peluh sebab apa? Nama dia Yasin. Pecah peluh nombor 3 ni. Tak peluh. Dia kata pergi dah aku. Nombor 1 nama Anas suratul Nas. Nombor 2 Asri suratul Asr. Aku Yasin, dia kata. Habis nombor 2 watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tok Imam kata hang nama apa? Dia kata dah nak jadi menantu ni pun cerita betul-betul lah Tok Imam tau. Awak nama betul Yasin, tapi mak ngabah duk panggil qul huwallahu ahad di rumah, dia kata. Punya takut. Di rumah mak ngabah duk panggil qul huwallahu ahad, dia kata. Kita duk baca suratul Asr. Pak Long duk baca kan wal asr, demi masa. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa pula? Innal insana lafi khusr. Terjemah mai bahasa Kuala Larang. Saya terjemah bahasa kita lah senang tuan-tuan ni. Duk terjemah cara KL, tuan-tuan tak faham. Sebab tu saya ni orang kata kasak, bukan kasak nak bagi faham. Dia kata tak dengan kasak, dengan derah. Tak aku derah pun hang tak faham. Kalau aku slow lagi tak faham. Saya mengajak di Penang ada satu masjid. Ada seorang Pak Long tu, dia orang kampung tu. Geng masjid kata ustaz, dia ni kuliah ustaz dia main. Kuliah orang lain tak main. 30 kuliah ustaz dia main. Peminat setia. Saya pun jumpa dia, kata Pak Long, mereka kata kat saya, Pak Long kuliah saya je main, betul ke? Betul. Ustaz lain tak main. Oh, Pak Long minat dengan saya ke? Bukan minat, hang ngajak yang aku dengar. Orang lain ngajak aku tak dengar. Tulis dia kata. Kuliah saya yang dia dengar tu dia main. Terjemah mai bahasa kita Pak Long, innal insana lafi khusr. Terjemah mai bahasa kita, hampa ni dengan masa banyak yang rugi. Allah Ta'ala kata kat kita, Allah Ta'ala kata dekat saya, Allah Ta'ala kata dekat tuan-tuan, dengan masa ni maklum, dengan masa ni Pak Long, Allah kata hampa ni banyak rugi daripada untung. Rugi masa ni. Cek balik 24 jam masa Allah Ta'ala bagi. Berapa jam dengan dia, berapa jam dengan dunia. Dia bagi 24 jam sehari. Tolak darab campur bahagi masa kita dengan Allah. Ada tak sejam sehari? Tak ada. Semayang tuan-tuan, kalau semayang sendiri-sendiri berapa minit? Semayang sendiri 5 minit. 5 kali 5 25. Betul tak? Tu pun betul-betul Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dhalin. Allahu akbar. Habis mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jamisa. Amin. Keluar. Mujuklah Allah Ta'ala ni jenis baik kalau dia suruh malaikat buh penerajang tengah belakang tu ha. Korang ajak tu pun minta macam-macam. Celaka sungguh. Minta macam-macam. Hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Dengan Allah masa haram tak ada. Bukan orang lain, saya pun termasuk. Dia berkarang minta ke Allah. Ya Allah, murahlah rezeki aku ya Allah. Murahlah rezeki aku ya Allah. Kurang ajar minta ke aku macam-macam. Awak lagu lori air. Bunyi serba lori air rotan. Nak teruskan nak berhenti? Bunyi pun tuan-tuan dengar dia bunyi macam mana? Covid. 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 Pak Long, kita minta ke Allah ni macam-macam. Macam-macam minta.
Hak sakit minta sihat, hak susah minta senang, hak berkelahi dengan bini minta mesra. Tapi kita dengan dia masalah macam mana tuan-tuan? Dia bagi 24 jam sehari. Kalau dengan dunia ni Allah, itulah nama dia, innal insana lafi khusr. Balik-balik tengok buku kehidupan, masa ni dengan handphone lebih banyak dengan Allah. Betul ke tak? Kelepek datang. Oh, cucu baru beranak kemarin. Tu cara cucu Tok Wan tak? Mujok dah kita jumpa dah. Nombor telefon, minta nombor telefon anak dia. Ni dia. Kita kata Pak Long jaga, Pak Long yang terkeluar lagi. Semua pakai ada Facebook. Semua habis dengan media sosial. Yang sedihnya apa dia tuan-tuan? Yang sedihnya umat baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup mengetuk pintu neraka hanya disebabkan sosial media. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sayang, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kasih, yang ketika mana Nabi berada di saat sakaratul maut, Nabi minta kepada Allah kesakitan sakaratul maut yang akan ditanggung oleh umat dia. Ambil semua bagi dekat aku nak tanggung hari ini. Nabi sayang kepada kita sampai tahap tu Pak Long. Tiba-tiba umat dia kerana sosial media sanggup menempah satu ruang dalam neraka. Macam mana tu Ustaz? Tuan-tuan cuba tengok dalam sosial media, kerana nak kepada like, kerana nak kepada viewers, sanggup pakai ketat-ketat, duk menengik, duk menari, hak kata anak-anak dara ni. Tunjuk aurat, dedah harga Allah tuan-tuan. Apakah itu saja tuan-tuan? Kerana itu saja kita sanggup menempah satu ruang dalam neraka Allah. Pakai ketat, mendedahkan aurat, menjual harga diri, kadang-kadang dengan bertudung. Bila kita tengok ni siapa dia? Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke? Tuan-tuan semua duk kata, andainya Rasulullah ada bersama dengan kita seronok. Lau kana bainana al-habib, kalau Nabi ada dengan kita, seronoknya kita Ustaz. Saya nak tanya balik kepada tuan-tuan, kalau Nabi ada dengan kita hari ini, Nabi tengok gelagat umat dia, Nabi nak suka ke? Nabi nak sedih? Tengok gelagat umat dia dalam TikTok, tengok gelagat umat dia dalam Instagram, tengok gelagat umat dia dalam Facebook. Menjual harga diri kerana likes, menjual harga diri kerana mengejar populariti. Nak jadi TikTokers, nak jadi Insta famous, nak jadi selebriti, jual harga diri, menempah satu ruang dalam neraka kerana sosial media. Mana dia yang Allah Ta'ala kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kita, keluarga kita daripada bakaran api neraka. Allahu Akbar tuan-tuan. Perasan tak apa yang saya kata ni? Kadang-kadang bukan orang lain maklum, cucu kita. Kadang-kadang bukan orang lain Pak Long, anak menakan kita. Tak cukup dia gelek seorang, dia jatuh pula gelek, tu pun gelek. Baru boleh jalan 4 hari lepas teruk. Dia ingatkan nak main masjid dah, dia gelek dalam TikTok. Contoh, bukan saya kata kat tuan-tuan. Tuan-tuan dia buat jegim mata apa-apa. Saya kata umum. Aduh. Habis masa macam tu yang kata Allah. Sampai bila tuan-tuan nak sedar? Tadi tu imam kita baca rakaat kedua tadi ayat apa dah? Hatta zurtumul maqabir.
Nak sedar tu sampai bila? Duduk dalam lubang kubur orang sedar. Ni habis masa dengan handphone. Sanggup lewat semayang kerana handphone dia main dah sekat jalan. Orang duk qomat dah dekat masjid kerana dia masuk, dia dan takbiratul ihram sama dengan tu imam. Sampai depan pintu begak khabar-khabar pokok. Tak ada handphone, U-turn balik ambil. Tanya dia tak siap nampak dah Allah tinggal handphone. Ni lebih besar daripada Allah. Balik ambil kelang kabut, main-main mayang haram tak silent, celah-celah duk semayang, orang telefon bunyi lagu dangdut. Tok Wan ni duk belakang tu dengar lagu Memori Daun Pisang, gotong sang duk bunyi tu Amalina Ngaiwan, saksikanlah, dengar belakang. Tu imam duk baca kuliah, duk ganggu dengan dia punya handphone. Betul imam cari lakum tak jumpa. Duk ta'bud ma'bud ma'bud ta'bud ta'bud ma'bud ma'bud ta'bud, lakum tak main kerana handphone dia. Ada jadi satu masjid tentang bunyi-bunyi, dia tak tahu nak buat lagu mana. Dia seluk, dia pakai baju teluk belangak, dia seluk tu handphone, dia ambil lempak belakang. Ni cerita tu ya kan. Oh tu dia tak tahu nak buat lagu, nak khabar, nak tutup bunyi lagu pula out punya. Saya kenal sekali dengan orang Kuala Nerang di Mekah. Jadi mutawif, dia follow saya punya jemaah. Tengah duk tawaf tu tuan-tuan, anak beli handphone tu gantung kat leher tu. Beli SIM card apa bubuh apa semua, anak dia bagi kat dia satu, dia nak pergi, dia nak berjalan mana nak telefon, kawan pun duk gantung. Celah-celah duduk tawaf, anak dia telefon bunyi lagu siap. Pak Long tu orang kampung Pong Utara apa tu? Pong Utara. Saya ingat Pak Long tu. Saya duduk depan, la ilaha illallah, dia duduk belakang, meru ca'u, meru dekat kita tengok. Dia duduk apa nak tutup tak tahu. Duk meau, polis jaga Kaabah tu pun tegur, haji. Polis jaga Kaabah kan, haji. Dia jawab balik, ni umrah bukan haji, dia kata kat polis tu. Pak Long geng kampung Pong, tak tahu ada akan roh dah Pak Long tu pun. Sibuk masa kita dengan sosial media, sibuk masa kita happy, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam lubang kubur baru kamu nak sedar. Na'udzubillahi min salim. Pak Long, yang pertama Allah Ta'ala kata lidah yang senantiasa ingat kepada Allah. Saya nak bagi amalan sikit malam ni, Pak Long boleh ambil tak? Tak payah duk tulis Pak Long, saya nak bagi Pak Long duk dengar dah, cuma haram tak buat. Saya nak minta kat tuan-tuan 3 benda tuan-tuan buat setiap hari. Yang pertama Pak Long, jangan kurang 100 kali istighfar sehari. Tolonglah Pak Long, tolonglah Mak Long. Bukan tolong saya, tolong tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak buat, saya bukan ada apa. Kalau Mak Long tak buat, saya tak ada apa Mak Long. Bukan saya nak rugi apa kalau Mak Long tak buat. Cuma Mak Long ni saya takut rugi. Tolong Mak Long sehari, tolong 100 kali istighfar. Pak Long 100 kali istighfar sehari Pak Long. Boleh tak tanam azam? Tanam azam. Ni bukan azam baki SPRM tak, ni tanam azam. Tahun ni aku kok mana pun nak kena buat sehari 100 kali istighfar. Dosa kita banyak Pak Long, oi, dosa banyak. Dosa dengan bini, mohong bini. Allah, kalau tak pernah mohong bini bukan nama suami. Betul tak? Ustaz bisa mohong bini ustaz, jangan duk cerita, orang tahu. Betul tak? Bini suruh pergi beli ikan, kona tengok kawan duk ada tu, dia beli ikan, dia kona beli ikan bukan 8, 12 tak sampai rumah lagi. Mengetak ikan tu duduk dalam agama tu. Nyembang kok ni kena tajuk pula bagus. Pompang mai duk kena tajuk bagus tu. Balik rumah bini kata, "Weh, mujuk tak ada pecah perut lagi ikan ni. Pi mana?" Dia nak buat kat mana? Tak ni aku nak balik, tu imam ajak minum. Tu imam juga haram tak tahu apa. Tu imam tu duk kena pangku lagu tu kan. Tu imam tak tahu apa pun.
Bini nak hingat pun, Tok Imam ajak lelaki aku minum. Tok Imam kan tahu apa pun. Tok Imam dah ni dia tegur ajak minum. Boleh kata Tok Imam panggu sikit. Dia kata nak buat lagu mana tu? Kalau betul pun kena boleh tiap. Dosa kita banyak palung. Istighfar sehari 100 kali. Yang keduanya palung, tolonglah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Sebab apa dia? Nabi kata kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata apa dia? Ada 2 kalimah Nabi kata, yang mana kalau hampa sebut 2 kalimah ni, kalau hampa ucap 2 kalimah ni, Nabi kata Allah Ta'ala cukup suka. Nabi abang cukup suka. Kita nak cari kasih sayang Allah, kena buat benda yang Allah Ta'ala suka. Nabi kata Nabi hafal dah 2 kalimah ni, pakat-pakat balik sebut 2 kalimah ni, pakat-pakat balik amal. Hampa sebut Allah Ta'ala cukup suka. Nabi kata khafifatan ala lisan, nak sebut tak payah. Saqilatan fil mizan, hampa balik pergi sana buh atas penimbang, cukup berat. Pak Long tahu penimbang tu besar mana Pak Long? Hak kata mizan. Mizan tu tempat menimbang, tempat nak timbang. Kan dia ada satu hak yang bahagian dosa, ada satu bahagian pahala tu. Kita kata lebih kurang dacing lah kot. Saya pun tak tahu, saya dah pi tu senang, tangkap gambar balik tunjuk. Pak Long tahu besar mana penimbang tu Pak Long. Hak ni nak timbang pahala, ni nak timbang dosa. Dalam kitab sebut sebelah penimbang tu saja sebesar 7 tala langit, 7 tala bumi. Penimbang sebelah tu. Dia ada 2 belah, ada yang nak timbang amal baik, ada yang nak timbang amal jahat. Sebelah tu saja sebesar 7 tala langit, 7 tala bumi. Pak Long rasa kalau pergi ambil pahala kita lempak naik atas tu, nak gerak ke tak penimbang tu? Fikir Allah, fikir. Ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Kena fikir. Allah Ta'ala buat kita beza dengan binatang. Dia cipta binatang, dia cipta kita, dua-dua dia bagi otak. Kambing ada otak, kita duk susah makan otak kambing tu. Betul tak? Susah makan sedap. Orang kata, yang kata orang ni daripada atas sampai ke bawah dia makan. Kepala kambing otak dia sapu, siput pungkuk pun dia sedut. Betul tak belum? Makan siput sedut. Sedut kau mana kau kepala kan kau pungkuk. Sebuah yang kata manusia makan daripada kepala sampai ke bawah. Allah Ta'ala cipta binatang, dia bagi otak. Dia cipta manusia, dia bagi otak. Tapi beza binatang dengan manusia. Binatang ada otak, tak ada akal. Manusia ada akal. Beza di kalangan manusia pula. Ada manusia Allah Ta'ala bagi kat dia akal, tapi Allah Ta'ala dia tak reti guna akal tu untuk fikir. Allah Ta'ala bagi kat dia akal, tapi dia bukan reti fikir. Ada orang jenis tak reti fikir. Dia ada akal, tapi dia tak reti fikir. Ada kalau kita duk kerja Mak Long sebagai bos, buka lah kedai runcit apa, satu budak dia main kerja dengan kita, semua nak kena habaq, bukan dia reti fikir nak buat kerja. Ada orang dia ada otak, dia ada akal, dia kerti fikir. Ada orang dia ada otak, dia ada akal, tapi dia tak kerti fikir. Allah Ta'ala bagi kat kita akal, dia suruh fikir. Dia sebut dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Fikir. Jangan tak fikir, fikir. Fikir dah sikit dia kata. Sebut Pak Long. Masa kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. No, nak bagi berat kat sana tu. Yang ketiga Pak Long, sehari kena buat banyak ni pada Pak Long, 100 kali pada Pak Long.
kena buat Pak Long selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tak panjang. Ambil pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Panjang. Hang sebut lagu hadut tempik bulan Ramadan tu, sallallahu wasallam alaihi. Hatu sallallahu wasallam alaihi hadut tempik bulan puasa tu. Kadang-kadang haram tak betul boleh sebut. Oh sallallahu tu bila Allahumma salli ala Muhammad. Hak belakang sallallahu wasallam alaihi. Bulan Ramadan ni. Hak tak tahu sebut pun sebut. Soleh. Kita kata hang ni pada duk cosolek ni apa? Soleh. Dia kata janji bunyi. Soleh kata. Dia tak mai semalam sunyi masjid tu. Sebut lagu tu maklum. Dia tak apa nak bulan nak tempik pula. Hak dia tempik derah ni 8 ni. 8. Tuan-tuan ni malu tu. 8. Lepas 8 cerah. Tinggal satu sah tengah ni. Satu sah tengah ni pun semua jenis bok beho lah kau. Tak bok beho. Ada korek kat belakang. Lagu tu. Dia sujud nak mangkit rakaat kedua, rojah jubok naik dulu. Tangkuh bahu naik badan. Hak jenis bok beho ni 20. Hak mangkit perih tu 8 dia. Kita tanya ada awak yang geng-geng muda ni 8. Dia kata kami saja tak mau nak perebut jalan ke syurga dengan depa. Mau perebut boleh kat kita, dia kata. Bagi depa pergi dulu. Jawapan tu ada. Habis tak ada kalau panjang sangat. Sejam dah ni. Boleh lagi kan nak berhenti? Nak berhenti? Berhenti tak ada masalah. Saya tuan-tuan berhenti lagi senang. Nak lajak kah? 15 minit lagi kah nak berhenti? Lajak lagi nak. Lajak pun tak ada bayar lebih. Bayar takat tu lah. Saya tak pernah minta. Tuan-tuan tanya siapa hak urus. Saya tak pernah minta. Prinsip saya mudah ya. Bagi ambil, tak bagi tunggu. Itu prinsip saya tuan-tuan. Bagi ambil, tak bagi aku tunggu. Mau buat cari selipar tak jumpa, bertanya benda hari tak salam lagi kot. Lakwak ya Pak Long kata betul ya tak. Lakwak ya. Tapi dalam lakwak tu pun ada kebenaran. Sikit lagi 15 minit lagi lah. Boleh maklum? 15 minit lagi. Tuan-tuan, selawat. Berat ustaz. Paling tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Long, kalau kita tak buat, Pak Long, siapa nak buat kat kita? Cuba abang. Tuan-tuan hidup ni, tuan-tuan, saya hidup, Pak Long hidup, Mak Long hidup. Kita main dulu ni, Allah Ta'ala hantar kita main ke dunia. Kita bawa apa tuan-tuan? Tabik daripada rahim mak kita, daripada perut mak kita, kita bawa apa belum? Ada orang kata selai sepinggang, betul tak? Mohon. Selai sepinggang, dia ada kat selai. Ni tak ada apa, tinggal sepinggang kan? Mana boleh kata selai sepinggang? Kita selai pun tak ada. Sorak benang pun tak ada dekat badan kita. Pak Long, kita pun hidup dah main ni. Pak Long ni macam-macam. Hak kebun getah, hak yang ada rumah besar apa Pak Long. Last sekali, hak di dunia ni kita nak buat balik apa dia Pak Long? 3 lay. Mai haram tak ada selai, nak buat balik 3 lay. Dia ada hak 10 lay. Tak ada, 3. Lepas tu anak bungkis duduk dalam 3 lay tu apa dia Pak Long? Kita nak balik bertemu dengan Allah. 2 benda. Pertama dosa, kedua pahala. Hak tu je nak buat balik. Allah Ta'ala nak tengok. Dia bukan nak tengok rumah kita hak besar. Dia bukan nak tengok keturunan kita hak mewah, mulia. Dia bukan nak tengok rumah kereta kita hak mewah. Dia bukan nak tengok pingat jawatan hak kita hak tinggi-tinggi di dunia. Dia tak mau. Hang ada apa gelaran? Aku peduli apa kat hang? Tuan-tuan ingat kita ada gelaran, Allah Ta'ala nak peduli kita. Yang berhormat, boleh belah lah. Allah Ta'ala nak peduli hang. Hang duduk dalam kubur pun tu imam tak panggil hang yang berhormat dah. Ada tuan-tuan panggil yang berhormat? Duduk baca talqin. Wahai yang berhormat Datuk Seri. Ada? Tak ada, dia panggil nama ya. Wahai Ahmad Husam. Oh, dia panggil nama. Mana ustaz? Ada kau tu? Oh ya, selamat lagi aku ustaz.
sebentar lagi datang kepada kamu dua malaikat yang akan menyoal dengan beberapa soalan kepada kamu. Jawablah kamu dengan tenang. Kalau tu orang lama, kalau ustaz muda-muda, jawablah kamu dengan relax dan steady. Hak tu ustaz muda. Kalau hak orang lama, jawablah kamu dengan tenang dan sabar, kerana mereka juga makhluk Allah. Mampu. Saya bisa dengar tu imam di KL, jawablah kamu dengan relax dan steady, dia sebut. Hak ni confirm ustaz muda. Mana dia nama-nama kita tuan-tuan? Hak yang ada Datuk Seri, hak ada Tan Seri, hak ada Tun, hak ada Datuk, ada dia sebut? Tak ada. Cukup bungkuih buah dalam hari. Mana ada tuan-tuan bintang kebesaran apa semua, orang duk pergi bubuh dekat kain kapan berselang ke dalam kandar. Mana ada. Yang kita nak buat balik ni apa dia Pak Long? Yang pertama Pak Long nak buat balik dosa. Yang kedua Pak Long nak buat balik pahala. Yang tu je nak buat balik. Tu yang kata muhasabah. Cuba cek di antara dosa dan pahala, yang mana lebih berat? Yang mana lebih berat? Cek aku ni taklah kalau tak dan buat amalan. Tak ada Pak Long. Pak Long tahu tak? Nabi SAW cerita. Nabi kata bumi ni sehari dia duk seru kat kita 5 kali. Bumi ni cuma kita tak dengar. Cuma kita tak dengar. Allah Ta'ala tak buka hijab. Allah Ta'ala buka hijab mampu tuan-tuan ni. Malam ni kalau Allah Ta'ala buka hijab mata, tengok dosa berselerak ni. Berselerak Pak Long. Kalau Allah Ta'ala buka hijab mata, berselerak Pak Long. Ni dosa tuan-tuan berselerak. Saya sikit ya, aku tepi ni lah saya ni. Berselerak tu tuan-tuan. Allah Ta'ala tak buka. Bumi setiap hari dia akan seru. Yang pertama dia kata apa dia? Nabi sebut, hai anak-anak Adam, hari ini kamu berjalan di atas aku, tapi kamu jangan lupa suatu masa kelak kamu akan duduk dalam perut aku. Hari ini kamu jalan atas aku dengan berlagak, dengan sombong, menginjak-injak kaki kamu ke atas aku. Kamu jangan lupa satu masa kelak kamu akan duduk dalam aku, perut aku. Yang kedua, bumi kata apa dia? Hai anak Adam, hari ini kamu makan makanan yang lazat di atas aku. Jangan lupa satu saat nanti, ketika mana kamu berada di dalam perut aku, kamu akan menjadi makanan kepada ulat-ulat. Hari ini kamu duduk atas dunia, kamu makan macam-macam. Shell out, shell in, semua makan. Bukan tekan in, out, ke darah semua. Betul tak? Tapi kamu kena ingat dalam pemikiran kamu, suatu saat kelak kamu akan dimamah, akan diratah oleh ulat-ulat dalam perut aku. Allah. Pak Long, apa nganga-nganga Pak Long? Bumi kata kat kita, Pak Long, duk nganga apa? Semua nak pergi kot tu Pak Long. Mati ni bukan tunggu syarat. Ada dia pergi dengar satu ustaz duk ceramah. Ustaz tu kata tanda 30 hari ke 40 hari nak mati, telinga jatuh, makik subuh dia duk kelepiak telinga tu. Depan cermin tak jatuh lagi gaya ni. Duk tiba elok lagi. Sampai masjid lepas habis mayang dia duk pegang cuping telinga kawan dia. Ni lagu jatuh sikit dah kemarin ni. Kalau cuping telinga ni jatuh Pak Long, tanda kata mati. Geng Sarawak ni mati belakang dah Pak Long. Hak cuping panjang. Contoh, mati bukan syarat nanti tua.
Betul tak? Mati bukan syarat nanti tua. Dia kata tak apa lagi kau ustaz, kita ni, saya ni muda lagi ustaz. Pak Long, mati bukan syarat tua Pak Long. Muda pun mati. Berapa ramai dalam masyarakat kampung kita yang anak-anak mati dulu pada mak bapak. Betul ke tak? Betul ke tak? Hak anak-anak mati dulu pada mak bapak. Kalau ikut, mak bapak kena mati dulu pada anak-anak. Pasal apa? Pasal dia tua. Mati bukan syarat tua. Dan dia kata duk sihat elok gitu. Mati bukan syarat sakit. Awak nak mati syarat sakit tak? Tak. Ada Pak Long tu kecil manis 40 tahun dah, haram tak mati. Mai satuan budak muda ni kencing kawan 4 hari kena katok, mampu. Kencing manis tak mati, kencing kawan mampu dulu. Pak Long, tak esok dia kata tak ada dah. Tambah lah ni pula dia main ni tuan-tuan ni akhir zaman ni Pak Long. Kita dah dekat-dekat dengan kiamat. Dia main ni pada dia pula mati mengejut. Ulama kata dia akan main akhir zaman, mati mengejut. Ini mati mengejut, Covid ni mati mengejut, bukan ada sakit apa. Tak dengar positif. Dia berkata positif Nuh dulu ni. Mai lah imbulan ambil Nuh anggasawan pun mai turun duk ambil kita dalam rumah ni, harga anggasawan. Nak dia pakai baju apa tu? Anggasawan tu lah. Mai duk ambil kita dalam rumah rapi. 2 hari mula duduk tidur melentang, lepas buh nerak pun tak mau elok, lepas tidurkan, lepas tidur bola kanda jalan. Bukan ada penyakit apa pun tu. Pak Long, kena Pak Long. Yang ketiga, bumi kata pada, hai anak Adam, hari ni hang duk seronok atas aku no. Seronok macam-macam Pak Long oi. Seronok duit banyak, seronok jawatan tinggi, seronok rumah baru, seronok kereta baru, seronok motor baru. Tapi hang jangan lupa, kata bumi, jangan lupa, nanti hang akan kesunyian dan kesedihan seorang-seorang dalam perut aku. Siapa nak teman hang? Bini yang hang duk kata sayang sehari 18 kali tu pun tak nak pi dengan hang. Itu saya tambah tu. Kita tuan kata kan bumi kata lagu tu mohong Ustaz ni, hak tu saya tambah. Nombor 4 dia kata apa dah? Hai anak Adam, hari ini hang seronok berteman rakan-rakan dan ahli keluarga. Ramai. Bini 3, anak 16. Balik raya seronok, balik seronok. Mak bini dia pula 3 boleh duduk sekali. Boleh duduk masak-masak sekali dekat dapur. Kalau bini kita Pak Long masak-masak seorang terbunuh. Ni 3 boleh masak seronok. Tengah-tengah seronok tu mati. Bini dia jamu makan badak. Jalan. Hak duduk anak-anak 18 orang tu, seorang pun tak teman hang. Hang kena ingat, hang duk seronok dengan rakan-rakan hang, mereka tidak akan menemani kamu ketika kamu duduk dalam perut aku nanti anak dah. Pak Long semua ada anak Pak Long. Anak sayang kat kita tak Pak Long? Sayang. Kita sayang kat anak tak? Sayang. Sayang. Daripada kita muda sampai tua duk belah lepa. Dulu masa muda dulu lepa halus, lepa nak buat apa tanya kita. Mai kita tua, kita nak buat apa kita tanya lepa. Tu dunia. Jangan duk belagak sangat. Dulu waktu kita muda, lu anak nak buat apa semua dia tanya kita. Hari ini kita nak buat apa semua kena tanya anak. Dulu anak kata abah duduklah rumah, tak ada abah nak pergi meeting ni, abah sibuk apa. Dulu anak duduk di rumah, kita kerja keluar. Lah kita duduk di rumah, anak pula kerja keluar, pergi kerja. Tu kata dunia. Tuan-tuan nak belagak apa dengan dunia, tuan-tuan tengok orang heran ke kita. Yang main tu masa orang tak heran. Hang ada jawatan orang heran, hang tak ada jawatan mampu pikat hang. Tu kata dunia Pak Long. Anak ni sayang kat kita, kita mati je Pak Long, lepas buat pergi kubur. Kubur, tang ni mana kubur? Masjid ni mana ada kubur? Belakang ni. Belakang ni kubur.
Pi tang kubur balong dia bubuh kita lang kanda tu, dia buat turun kanda tu. Sini jenis buh kanda ke buh mayat mayat duduk dalam kanda ke tak? Duduk dalam kanda, ada bubuh. Kita buh dalam kanda, dia buat turun. Dia pun duk teriak Allahu Akbar. Dia sambut kita kat bawah lalu lubang kubur. Dah dia tak kita elok-elok, dia alih kita ikut apa menghadap kiblat apa. Lepas tu dia lompat naik kan, dia teman kita dalam tu. Dia pun orang angkat naik dia pegang cangkui, dia tarik tanah tu mai timbul kita. Betul tak? Anak-anak semua tarik apa semua elok. Tak cukup dekat tarik Pak Long, dia terajang pula dah tanah tu pergi kejap. Tak, saya kata ni betul ke tak tuan-tuan? Dia terajang pula tanah, apa dia duduk dalam tanah tu, dia terajang pula tanah tu pergi kejap. Boh dua pokok jurui, itu mai jurui, lusa mai jurui. Ni dia nak bersahad jurui atas kubur ni, jurui dia elok lah. Cuma kalau sampai ayak tak ada, tak payah duk kona nak pergi ambil ayak nama jurui, mai jurui lah. Ni ada tak sampai kubur Allah ayak tak bawa. Kona tanya ada piano dia ayak nak jurui. Awak ingat kubur Pak Hang ni betul ubi ke? Ada jurui tak ada sudah. Tinggal seorang-seorang dalam tu malu. Tu nombor 4 bumi kata. Hak nombor 5 bumi kata apa? Saya lupa. Pak tu pun Pak Long fikir. Pak tu pun fikir lah tuan-tuan ni. Tu yang pertama. Ciri orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Nabi, lidah senantiasa berzikir kepada Allah. 5 minit lagi saya nak mati 9 suku. Jam tuan-tuan pergi apa? Hai. Awak lambat 5 minit. Jam saya 9.10 ikut jam saya, ikut jam tuan-tuan mampu. Ada jamuan barak lepas ni? Ada. Yang orang lain tak faham ni, ustaz ada. Mau tak jamu tobat tak mai dah tuan. Ceramah sampai naik peluh. Ada apa tarian? Ada jamu Saya pun bukan makan banyak-banyak, dapat lorong dekat 2 pinggan lagu tu tak lebih dah. Yang nombor 2 sikit lagi 5 minit lagi saya berhenti. Saya nak mai pula tak tahu bila Pak Long. Perasaan tak mai dah kot, dekat dah dengan Masjid Padang Nyok tu, dah pergi tu lepas ni. Saya dah kot dia yang boleh pergi tu, bukan tuan-tuan duduk tahun ni tak boleh pergi tu. Beramai-beramai tu pula lah. Yang nombor 2, wa qalbun syakirun. Nabi kata kalau orang yang Allah Ta'ala anugerah nombor 2 ni mendapat kebahagiaan dunia akhirat daripada Pak Long. Hak nombor 2, hati dia senantiasa bersyukur ke atas Allah. Ada orang macam kita tahap orang awam ni, Allah Ta'ala bagi nikmat, sambut nikmat dengan syukur. Allah Ta'ala bagi ujian, sambut ia dengan sabar. Tapi ada orang dia main satu tahap ni Pak Long, Allah bagi nikmat pun dia bersyukur, Allah Ta'ala bagi ujian pun dia bersyukur. Kita pergi tengok dia sakit kerat kaki sebelah, dah kencing mana duk tengok senyum macam mana ni Pak Long, alhamdulillah ustaz, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi sakit. Hei, orang lain bergaduh teriak macam mana Pak Long, kaki tak ada dah. Sabar Pak Long, sabarlah, apa tak kena kerat, aku yang kena kerat. No tuan-tuan cuba tengok tu, hadut kena bah tu. Kuala Nerang tak bah, pasal dia Kuala Lumpur tu baru betul, tidak duk pergi tak ada lumpur, itu pergi ada lumpur, baru betul. Nama Kuala Lumpur tak ada lumpur, pelik kita pun. Pak Long cuba tengok tu hak bah tu, hak duk bah lah, lepas duk bah tu belah nak masuk Johor, duk bah di Melaka, duk bah di apa nama Pahang, Kelantan, Terengganu, duk bah tu. Hak itu bah dekat Selangor tu tuan-tuan. Hak bah dekat Selangor tu Pak Long cuba tengok. Kalau kena kat kita lagu mana Pak Long? Kalau kena kat kita, habis. Dah lah baru lepas PKP, hak niaga baru duk niaga balik, tak tahu habis.
Kawan saya seorang duk kerja di Jabatan Agama Islam Selangor, mengaji sekali dulu ni. Itu dia beli rumah, bini dia pun kerja kerajaan apa, buat loan 180,000 buat renovation rumah. Baru duduk seminggu Pak Long, baru pasang wallpaper, baru buat ceiling baru, baru beli perabot. Ayak mai Pak Long weh, habis dengan ceiling, tinggal atap ya. Tinggal atap ya. Atap tu pun tinggal habis dia tahu. Raita baru beli hak X70 hak boleh bercakap tu. Raita boleh bercakap tu. Baru beli 2-3 hari ayak met habis Pak Long. Pak Long nak kata apa kat depa? Sabarlah no. Inilah balasan teh dosa-dosa hampa. Cilaka dia kata. Macam hang tak ada dosa. Saya tengok dia tuan-tuan, mak mentua mai, bini baru beranak seminggu, kena dengan ayak naik, bini pun kaget duduk atas bumbung, mak mentua pun kaget duduk atas bumbung, anak pun duduk atas bumbung. Satu masjid tu atas bumbung tu 200 orang duduk. Lepa ni Pak Long, kalau kita duduk pergi kata sabarlah nak, dia kata apa? Woi, sabar tak boleh masuk dalam telinga. Tak kena kat kita tak apa Pak Long. Mau kena baru tahu Isnin dengan Rabu celah tu dah selesai. Kalau tak kita duk ingat lepas Isnin Rabu, tak tahu kita selesai duk ke celah tu. Tuan-tuan, Pak Long, sabarlah Pak Long, Allah Ta'ala bagi ujian, sabar. Sebab kata Ibnu Athaillah As-Skandari, dia kata apa dia? Setiap ujian di belakangnya itu ada nikmat. Pak Long, kita ni tak tahu nikmat makan lagi tak sakit, betul tak? Nikmat makan ni tahu tak lagi tak sakit. Dulu makan pi apa pun, lah doktor kata jangan. Duit banyak dalam poket ni. Dulu duit tak ada, nak makan tak boleh. Lah duit banyak, tak makan pun tak boleh, sebab penyakit. Dulu Pak Long nak makan aiskrim Pak Long masa sekolah anak lu meleleh ayak liak tengok aiskrim. Nak makan tak boleh, kenapa? Sebab tak ada duit. Lah duit ada, tengok-tengok pun duk meleleh. Tanya awak tuan, dapat aiskrim. Awak tak beli, kencing manis tinggi. Adil tak Allah? Saya makan dengan satu orang tuan-tuan ni, seorang datuk di KL. Saya habis mengajak di masjid dia ajak makan, jom ustaz kita pergi makan, jom. Ajak makan, kan nak ajak berlawan, ajak makan. Makan dekat satu kedai. Hak stik ni, hak jenis makan stik ni tau ni, hak daging-daging mahal ni. Duk makan. Saya ni order wok you, pak you, mak you semua ni. Hak jenis daging mahal dulu Pak Long oi. Sebesar ni pun dekat 800 besar ni. Saya tanya tu ke kedai tu, awak yang daging lembu ni pasal mahal? Oh, dia kata lembu ni orang jaga semua ustaz. Saya kata pasal apa mahal? Cara penjagaan lembu ni ustaz tahu. Saya kata jaga lagu mana? Lembu ni dia kata tak boleh stres. Hak stres orang jaga. Ni lembu ni di Australia, di Jepun, dia tak stres. Mandi, makan tu pula lepas ambil rumput, lepas buat, kira lembu tu pepak pun sikit telan dia. Kandang bersih, dalam kandang tu lepas pasang pula ni sound ni, lagu kitaro, muzik kitaro tu, lembu tu duduk relax, tak stres. Hak stres tuan dia relax, dia menghasilkan daging yang sihat, elok, makan tak ada penyakit. Tak serupa lembu kot kolam nerang, stres lembu kot ni, kena halaunya dia. Gaya duk pepak, lari pula pergi rumah orang tu, gaya pepak, tu yang kita makan daging tu kita pun kena penyakit. Sebab lembu kita stres. Nak sembelih lembu korban, duk pergi pisau depan dia, tak stres lembu tu. Tu imam kata jangan, ustaz kata dia ni tukang sembelih, jangan duk asah pisau depan dia. Hang tak dengar ustaz tu kata tak boleh duk asah pisau. Ustaz tu peduli apa tu imam? Dia kedarah pokok kaktus rumah saya. Ni dia duk asah. Hang ingat lagi pokok kaktus Cameron Highland ku hang makan, dia lembu kata pergi dah, stres lembu tu. Makan dan sekampung kena darah tinggi.
lembu stres. Saya makan, dia ajak makan, saya makan, saya order apa semua. Saya tengok dia tak order. Kita order ayak ice blended, tak ice blended, dia ayak kosong lagu ni kan. Habis-habis saya kata, Datuk tak makan. Tak makan Ustaz. Doktor tak pergi makan. Allah. Ni kami order macam-macam. Malam tu makan 1,800 dia bayar. Dia ayak tu RM5. 1,900, 1,700 lebih tu kami makan. Dia ayak kosong tu RM5. Dia kata rezeki Ustaz makan. Adil dah Allah Ta'ala tolong. Hang duit banyak tak boleh makan, kita duit tak ada tutup makan cerah. Nak buat apa duit banyak kalau tak boleh makan tolong? Pi kat kedai makan. Oh, orang kata mai kita makan nasi lemak. Oi, kolesterol, lagu jantung tak elok. Lepas tu pi bos spring lah. Doktor pesan kalau makan lagi naik pula kolesterol lepas ni tak ada spring besar tu dah, saya ambil spring Hilux bola jantung. Dia kata tak makan dah. Roti canai, duk saja. Baru beli dusun Rian ni dekat Kuala Nerang ni 8 kalung. Bila mai musim Rian dia tanya doktor, doktor boleh makan tak? Doktor kata boleh. Alhamdulillah. Banyak mana doktor? Satu musim seulah. Dia dengar-dengar dia kata doktor seulah ke sejarah? Doktor kata seulah. Hang nak mampu makan jarah. Kebun musangking ada lepas kelong guna apa long? Hak duk tutup makan geng masjid. Geng masjid sihat belaka. Apa? Makan pagi tak ada nikmat, orang makan tu tak boleh. Oh dia kata tak boleh dah. Tak boleh dah Ustaz. Tu Pak Long duk makan apa pagi-pagi Pak Long? Kopi kosong tak bergula. Pahit berdengung. Lepas tu Pak Long makan apa? Cicah dengan roti bengali. Alhamdulillah Pak Long. Tu pun bukan hak tengah Ustaz. Kulit hak berutuh hitam macam pungkok negro tu. Koyak tu cicah dengan kopi kosong tak bergula. Nikmat Pak Long. Sabar banyak-banyak. Tuan-tuan, sebab tu Nabi kata, dan yang ketiga yang terakhir, cukup dah. Dia tulis tu masa cukup dah, jam dia kata. Hak nombor 3, wa badanun sabirun 'alal bala. Nombor 2 tadi sentiasa bersyukur. Nombor 3, Allah Taala bagi ujian apa? Hang kena sabar. Hang kena sabar. Kita tahu nikmat sihat bila mana kita sabar waktu sakit. Kita tahu nikmat senang, kita sabar waktu susah. Kita tahu nikmat bebas, kita sabar waktu kena PKP hari tu. Ingat PKP, nak pergi tantu Roblok, tak pergi mana? Sabar Pak Long, sabar. Tak pergi mana? Baru kita tahu ya Allah selama ni bebas pergi tanu. Lah main masjid pun tak senang dah, duduk jarak-jarak tu. Sebelum nak main rokok ke Allah, rokok kat suhu tu dulu. Dia cari. Tak ada COVID ni. Tulis nama, kena pakai mask. Lemah dah Pak Long, lemah tu. Saya tengok saya lemah. Ni saya duduk tengok tuan-tuan saya kemang, saya kecut meh tu. Lemah saya pun. Sagi tarik buah bawah dagu. Lah kali kena COVID dagu dia tak kena, pasal dia selamat. Tuan-tuan, nikmat senang bila mana kita susah. Allah tuan-tuan. Subhanallah. Ini Nabi kata 3 ciri dan 3 tanda orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, tubuh badannya senantiasa bersabar bila diuji bala oleh Allah. Mudah-mudahan 3 sifat ni tuan-tuan cuba cek tengok ada tak dalam diri kita. Yang kita tak mau ada lagi 3 sifat. Saya nak bak sekali jalan dia. Nabi kata Allah bila dia benci kepada hamba dia, dia akan hukum hamba tu dengan 3 benda. Yang pertama, dia bagi hamba tu ada ilmu tapi hamba tu tak beramal dengan ilmu dia.
Yang kedua, dia bagi kawan tu berkawan dengan orang baik tapi tak ikut jadi orang baik. Yang ketiga, dibagi buat amalan tapi tidak ada keikhlasan. Mudah-mudahan 3 sifat itu tak ada dalam diri kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini sejam lebih ini Pak Long, ada manfaat untuk diri saya, ada manfaat untuk diri kita bersama, ada kebaikan yang boleh kita kutip dan kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, insya Allah taala minal aminin. Jadi kalau nak ikut cakap ni banyak benda lagi lah nak cakap Pak Long. Masa bercakap orang tak jawab ni senang. Tak masalah kalau duk cakap orang duk jawab. Hak tu dia ini bercakap kata pi mendatang apa pun tuan-tuan jenis orang keluar nerang ni telinga jenis tebal. Saya ceramah ni kalau jenis jemaah telinga tak tebal ni kerana lemah. Kita bercakap lebih sikit dia duk tarik muka. Mau saya mana suruh main basuh? Tak basuh lagi. Basuh kena bagi cuci. Mau basuh duk kotor tak basuh tak apa. Dia macam tuan-tuan telinga tebal kata pergi mendatang apa, kita sama-sama Kedah ni senang cakap. Kalau orang lain dia kata kasar lah apalah, dia cakap ni bukan nak kata kat tuan-tuan. Yang pertama saya kata kat diri saya. Tuan-tuan ingat ustaz-ustaz yang main ceramah ni saya tak tahu lah lain. Saya ni saya kata kat diri saya dulu. Sebab saya pun bukan baik. Tu nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup air. Kita ni bukan baik Pak Long. Tapi yang nampak baik sebab apa dia? Allah Ta'ala tutup air. Kalau Allah Ta'ala buka dia cerita macam-macam. Sebab tu jangan duk kata ke orang jahat. Kita yang baik ni Allah Ta'ala tak uji lagi. Sebab apa kita tak zina Pak Long? Bukan sebab kita baik, Allah Ta'ala tak uji. Cuba dia uji tengok mai hak mana-mana lawa lagu model mampu saya tak ada apa, tak mai pi lawa tak mana pun saya tak ada apa, saya mati bucuk. Cuba sihat. Mai rupa lawa-lawa tu Pak Long kalau mai jalan lagu penguin kita tolak lah. Ni mai umur 27 karat ni lo. Saya tak percaya. Lebay dia ambil lipat bola bukit tinggal remuh ya. Mengedik lebay gedik tengok lagu tu. Sebab apa dia kita tak rasuah Pak Long, tak mencuri duit sebab apa dah? Kan sebab kita baik, tak ada peluang. Tak ada peluang. Cuba ada peluang tengok dia mencuri ke tak? Sebab tu kita jangan duk katalah ke orang dia nu jahat. Kita baik ni sebab Allah Ta'ala belum uji. Dia mudah-mudahan tuan-tuan, saya ni cakap saya kata kat diri saya dulu. Hak lebih tu baru saya kata dekat orang lain. Bukan kata kat tuan-tuan, saya bukan kenal tuan-tuan siapa. Ni tuan-tuan kata ustaz ni mai duk kata kat aku, bila ustaz kenal? Kata umum, kalau kena batang hidung alhamdulillah. Pasal apa? Allah bagi peringatan. Mudah-mudahan malam ni ada peringatan untuk diri saya, ada peringatan untuk diri kita bersama, insya Allah Ta'ala minal aminin. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.